Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan tentang penggunaan bahan terlarang dan penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks. Ahli kumpulan terdiri daripada Siti Syafiqah binti Muhammad Saimi dan saya Nur Aimi Atira binti Zakaria. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah penggunaan bahan terlarang. Okey, apakah itu bahan terlarang? Menurut Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2011, mengatakan bahawa dadah adalah bahan ataupun kimia yang amat membahayakan kepada individu yang menggunakannya. Hal ini kerana ia mengubah cara minda dan juga tubuh badan manusia. Menurut Abdul Alim Al 2009, dadah dikaitkan dengan alam fantasi oleh masyarakat zaman dahulu kala yang menganggapnya sebagai pembalut penderitaan dan sumber keseronokan. Jadi terdapat dua jenis bahan terlarang. Yang pertama ialah dadah dan yang kedua ialah alkohol. Yang pertama, mari kita bincangkan tentang dadah. Okey, terdapat beberapa ciri dadah. Yang pertama ialah mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat, iaitu otak dan juga saraf tunjang. Ianya juga digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya adalah dilarang. Dadah juga merupakan salah satu bahan terlarang yang boleh didapati secara haram. Selain itu, dadah juga membawa kepada kebergantungan fizikal ataupun ketagihan dan psikologikal, dan ia juga meningkatkan daya tahan terhadap dadah. Selain itu, ia juga mendatangkan kesan-kesan buruk dan bahaya ke atas kesihatan dan fungsi sosial seseorang apabila mengambil dadah. Seterusnya, terdapat beberapa jenis dadah. Yang pertama ialah opiat, yang kedua ialah depresan, seterusnya ialah halusinogen, stimulan, ganja, NPS, ketum dan juga inhalan. Okey, pertama saya akan terangkan tentang opiat. Jadi, apakah opiat? Dadah opiat adalah campuran yang diperolehi daripada biji popi. Opiat juga berasal daripada candu ataupun lebih dikenali ataupun dalam nama lain iaitu opium. Ia yang diperolehi daripada sejenis tumbuhan yang dikenali sebagai Papaver somniferum. Candu ini mengandungi pelbagai bahan yang berbeza dan kemudiannya diasingkan dan diproses menjadi morfin dan seterusnya kodein. Okey, jadi terdapat beberapa jenis opiat, iaitu yang pertama ialah opium, yang kedua ialah morfin, ketiga heroin dan yang keempat ialah kodein. Kodein tu macam biasanya boleh dapati melalui daripada ubat batuk. Okey, so apakah kesan pengambilan dadah ini terhadap diri sendiri? Pengambilan bahan ini akan membuatkan penggunanya menjadi hayal ataupun berasa euforia, ketagihan dan sindrom pengunduran ataupun withdrawal. Maksudnya kat sini kalau ambil dadah ni secara berlebihan dan berterusan, mungkin waktu kita nak quit dadah tu kita mungkin akan penggunanya mungkin akan mengalami sindrom withdrawal dan akhirnya kebergantungan yang berpanjangan sehingga menjejaskan fungsi kehidupan seharian seperti pembelajaran bagi pelajar, pekerjaan, rumah tangga dan juga hubungan sosial. Jadi, mengapakah pengambilan opium ni berbahaya terhadap kita? Yang pertama ialah melalui cara suntikan, ia akan mengakibatkan kesan yang buruk kepada anggota badan seperti kegagalan jantung, jangkitan seperti HIV ataupun AIDS, radang hati, hepatitis B ataupun C, kemurungan ataupun kecelaruan mental, kebergantungan dan sindrom withdrawal yang teruk. Sebagai contohnya, kekejangan otot dan sendi, sakit perut, muntah-muntah dan cerit-berit yang serius sehingga boleh membawakan kematian. Okey, kesan daripada overdose opiat akan menyebabkan retensi urin, halusinasi, delirium, hipotermia, pernafasan terhenti dan juga sawan.
Jadi berdasarkan kesan-kesan ini, pentinglah kita untuk menghindari opiat. Dan yang seterusnya ialah stimulan. Jadi apakah stimulan? Stimulan jenis amfetamin iaitu ATS merupakan sekumpulan jenis dadah perangsang yang bertindak ke atas sistem saraf pusat ataupun dikenali sebagai Central Nervous System iaitu CNS. Ia merupakan sejenis dadah sintetik yang dihasilkan melalui tindakan bahan-bahan kimia. Kebiasaannya stimulan digunakan untuk mengawal ataupun menjadi perangsang kepada saraf sistem pusat. Okey, terdapat beberapa jenis stimulan iaitu yang pertama ialah amfetamin, yang kedua ialah methamphetamine berbentuk seperti ais ataupun kristal, dan yang ketiga yang biasa kita dengari ialah ekstasi. Jadi apakah kesan pengambilan stimulan terhadap kita? Yang pertama ialah kesan serta-merta pengambilan bahan yang menyebabkan euforia, tidak mengantuk, tidak lapar, ketagihan yang berpanjangan yang mengganggu fungsi sosial di dalam masyarakat. Mungkin di sini kita akan jadi anti-sosial dalam masyarakat. Disebabkan oleh pengambilan dadah stimulan ataupun overdose. Okey, seterusnya ialah mengapa pengambilan stimulan secara berlebihan ni bahaya. Yang pertama ialah ia akan mengakibatkan kesan buruk seperti hilang selera makan, kehilangan berat badan yang serius, tekanan darah tinggi dan juga serangan jantung. Biasalah bila kita lihat orang yang penagih dadah ni, kita nampak diorang kalau orang terdekat mula-mula, diorang nampak sihat je, berat badan ideal, semua nampak sihat. Lepas tu lama-lama kita akan notice yang diorang ni makin kurus. Kurus tu bukanlah kurus yang still sihat, tapi macam kurus yang tersangatlah kurus sampai nampak tulang semua tu. Selain itu, ia juga menjadikan keadaan mental yang tidak stabil dengan manifestasi tingkah laku yang ganas, kawalan emosi yang terjejas serta kecenderungan untuk membunuh diri. So maybe waktu mereka mengalami perasaan euforik, mereka tidak sedar dan tidak mampu mengawal tingkah laku diorang sehingga mereka berkelakuan ganas, tak mampu kawal emosi diorang dan sebagainya. Tanda-tanda dos yang berlebihan pula adalah badan menggigil, menjadi hyperaktif, kesukaran bernafas, panik, halusinasi, ganas seperti yang saya cakap tadi, tingkah laku yang ganas, muntah, celik birit, loya, serangan jantung dan juga sawan. Seterusnya ialah ganja. Okey, yang pertama, apakah ganja? Nama saintifik tumbuhan ini ialah Cannabis sativa. Cannabis ataupun ganja merupakan sejenis tumbuhan yang boleh didapati meliar di banyak tempat. Ia juga dikenali sebagai marijuana dan dikatakan berasal dari bahasa Portugis iaitu marihuango yang bermaksud memabukkan. Namun ganja ni kalau kita guna dia secara kontrol, dia boleh jadi macam ubat kuat lah untuk diri kita. Tapi kalau kita campur ganja ni dengan barang-barang lain, ianya boleh menyebabkan mabuk. Okey, mari kita kenali jenis-jenis ganja iaitu yang pertama ialah cannabis herba, yang kedua ialah resin getah cannabis dan yang ketiga ialah minyak hashish. Jadi apakah kesan pengambilan ganja terhadap kita? Yang pertama, THC adalah bahan utama. Seperti yang kita tahu, THC adalah bahan utama di dalam ganja yang mengubah persepsi diri yang menyebabkan badan dalam keadaan yang santai ataupun high. Penyalahguna ganja mengalami keadaan yang seperti berikut iaitu pertama, lali dengan persekitaran. Yang kedua ialah waktu berlalu sangat perlahan bagi mereka. Berasa cemas dan juga curiga, hilang kawalan diri, rasa mengantuk apabila kesan THC telah hilang. Sebab itu orang yang ambil ganja ataupun weed ni biasanya kita boleh lihat pada mata diorang. Kalau diorang dalam keadaan santai tu, nampaklah kat mata diorang santai tu. Kadang-kadang merah, kadang-kadang nampak lali.
Okay, so kenapa ganja ni berbahaya kepada kita jika kita mengambilnya secara berlebihan? Yang pertama ialah menyebabkan daya ingatan dan kebolehan berfikiran kita terjejas. Selain itu, penyalahgunaan ganja dari usia yang muda akan menyebabkan perkembangan otak terbantut dan akhirnya menjejaskan fungsi serta peranan otak. Kesan buruk dalam jangka masa yang panjang pula menyebabkan penyalahgunaan pengguna menjadi malas ataupun a motivational syndrome dan juga antisosial. Penyalahguna ganja juga tidak menyedari kesan-kesan tersebut, tetapi ahli keluarga dan rakan-rakannya merasai perubahan-perubahan yang berlaku terhadap diri mereka. Pada diri mereka. Okey, darah yang seterusnya ialah depression. Jadi, apakah depression? Kumpulan darah depression ataupun penekan merupakan sejenis dadah yang bertindak terhadap sistem otak sehingga ia membuatkan seseorang itu tidak sedarkan diri apabila diambil secara berlebihan. Dalam bidang perubatan, dadah jenis ini digunakan sebagai ubat penenang dan merawat pesakit yang mempunyai masalah tidur. Walau bagaimanapun, ia telah menjadi salah satu dadah yang disalahgunakan. Apatah lagi, ianya akan menyebabkan ketagih apabila pesakit bergantung sepenuhnya bergantung pada depression sepenuhnya untuk mengatasi masalah mereka seperti masalah tidur, depression dan sebagainya. Berikut merupakan contoh antidepresan iaitu Xanax, pil tidur dan tranquilizer. Kesan pengambilan antidepresan ni ialah penyalahguna akan mengalami keadaan mengantuk yang berlebihan, hilang konsentrasi ataupun fokus, rasa keliru, pening, percakapan mereka tidak jelas, ingatan dan pergerakan tubuh badan yang terjejas, tekanan darah mereka juga rendah dan nafas menjadi perlahan. Ini berlaku sekiranya kita mengambil antidepresan ni secara berlebihan. Sepatutnya kalau ada prescription tu, kita patut patuhi apa yang doktor arahkan. Jika diminum dengan alkohol, Xanax ataupun antidepresan ni, pernafasan dan degupan jantung akan menjadi semakin perlahan dan akhirnya akan menyebabkan kematian. Jadi mengapakah ia bahaya kepada kita? Penyalahguna bahan ini akan mengakibatkan kesan buruk seperti kemalangan jalan raya kerana kita mengantuk dan kemalangan gejala penyakit mental seperti keresahan yang melampau, kemurungan dan psikosis. Ia juga menyebabkan keletihan, kecenderungan untuk membunuh diri dan serta ketagihan. Bahan terlarang yang seterusnya ialah alkohol. Jadi, apakah alkohol? Alkohol didefinisikan sebagai bahan kimia yang terdapat di dalam setiap organ dalam tubuh manusia, tetapi apabila diminum dalam jumlah yang sederhana ataupun berlebihan, ia akan memberikan kesan kepada hati dan juga kelakuan kita. Ia juga boleh menyebabkan perubahan tingkah laku yang tidak terkawal, iaitu mabuk. Jadi terdapat beberapa jenis alkohol dan penerangannya, iaitu yang pertama ialah wine. Wine merupakan hasil gabungan buah-buahan, khususnya anggur. Yang kedua ialah brandy. Brandy merupakan sejenis arak yang dihasilkan daripada hasil penyulingan wine. Seterusnya ialah whisky. Whisky hasil gabungan bijian, gandum, jagung dan juga barley. Beer hasil gabungan gandum dan juga barley. Vodka yang paling kuat, hasil campuran vodka dan juga jus orange. Champagne iaitu sejenis wine yang sparkle dan hasil gabungan wine pada tahap kedua. Yang seterusnya ialah sake, iaitu hasil gabungan beras yang telah diperap. Seperti yang kita tahu, alkohol ni merupakan something yang telah diperap dengan lama. Dia berbeza dengan proses penapaian. Dan yang terakhir ialah rum, iaitu hasil gabungan tebu. Jadi kenapa saya explainkan jenis-jenis alkohol di sini, supaya kita bila kita membeli minuman ataupun makanan, tidak kira lah di Malaysia ataupun di luar negara, tapi saya utamakan di luar negara, benda ni boleh pakai di luar negara supaya kita tahu yang apa yang kita beli tu bukan benda yang memabukkan. Dan bagi orang Islam,
halal lah. Sebab apa yang kita tahu selalunya alkohol ni wine, whisky, beer. Ada sesetengah individu ni tak tahu yang sakit ataupun ram tu alkohol. Jadi apakah kesan pengambilan alkohol secara berlebihan? Pengambilan alkohol dapat memberikan pelbagai kesan bergantung pada jumlah dan jenis yang dikonsum oleh pengguna. Secara ringkasnya, alkohol dapat menyebabkan perubahan perilaku ataupun tingkah laku, penurunan koordinasi, gangguan kognitif, penurunan inhibisi ataupun inhibition, serta impak negatif dalam jangka masa yang panjang seperti ketagihan alkohol, masalah kesihatan fizikal dan gangguan mental. Pengambilan alkohol yang bijak dan bertanggungjawab sangat penting untuk mencegah kesan ini. So, dapat saya simpulkan kat sini, pengambilan alkohol ni ataupun pendidikan tentang bahan terlarang ni perlu dididik kepada remaja. Sebab remaja ni diorang selalu nak try something new. So, seperti alkohol, maybe kalau kita tengok ramai remaja bawah umur yang nak try alkohol ni. So, penting untuk kita berikan didikan di sekolah tentang pengambilan alkohol secara berlebihan dan seterusnya kepada, yang penting kalau Islam tu tak apalah, tapi kalau yang bukan Islam, saya rasa penting untuk memberi didikan tersebut kepada mereka. Sebab kadang-kadang ada parents tu diorang tak kontrol pun apa yang diorang bagi kepada anak diorang. Jadi kita teruskan kepada implikasi akibat daripada penyalahgunaan bahan yang terlarang. Okey, yang pertama, penyalahgunaan barang ni akan menyebabkan masalah sosial dan juga ekonomi. Penyalahgunaan bahan terlarang dapat mengakibatkan masalah sosial seperti kejahatan, pengangguran dan pengabaian tanggungjawab sosial. Mestilah kalau kita ketagih dadah dan juga alkohol, terutamanya untuk pekerja, kalau kita tak dapat kontrol benda tu, contohnya kita minum ataupun ambil dadah waktu bekerja, memang majikan akan buang kita. Sebab yelah, macam mana nak bekerja kalau kita mabuk? So kita akan lepaskan kemarahan kita kepada rakan sekerja. Ia menunjukkan bahawa kita ni bukan profesional. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan tekanan pada sistem pelayanan kesihatan dan kesejahteraan sosial, membebani sumber daya masyarakat dan juga negara. Implikasi yang seterusnya ialah konflik keluarga. Penyalahgunaan bahan terlarang seringkali menyebabkan konflik dalam keluarga, penceraian bagi yang berumah tangga, ketidakstabilan ekonomi, mungkin disebabkan oleh dibuang kerja dan sebagainya, gangguan emosi. Gangguan emosi ni maybe disebabkan oleh sebab ni lah, konflik keluarga, penceraian, emosi ekonomi tak stabil akan menyebabkan kegangguan emosi kepada diri kita dan juga anggota keluarga yang terlibat. Selain itu, ia juga akan memberikan kesan kepada kesihatan fizikal dan mental kita. Penggunaan bahan yang menyalahi undang-undang boleh menyebabkan masalah kesihatan fizikal dan mental, termasuklah gangguan saraf, kerosakan organ, gangguan mental dan risiko berlebihan yang boleh membawa maut. Jadi kesimpulannya, perkara ini dapat memiliki impak serius pada individu, keluarga, masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Penyalahgunaan bahan dapat menyebabkan masalah kesihatan fizikal dan mental, masalah sosial, konflik keluarga, melanggar undang-undang dan masalah ekonomi. Oleh kerana itu, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang efektif sangat penting untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan bahan dan mengurangi impak negatifnya pada individu dan juga masyarakat yang terlibat. Seterusnya, saya Siti Syafiqah binti Muhammad Suhaimi akan menerangkan tentang penyakit berjangkit berkaitan dengan seks. Pengenalan. Penyakit seks disebabkan oleh beberapa organisma. Penyakit berjangkit seks merupakan masalah sosial dan perubatan di seluruh dunia.
penyakit seks merupakan masalah kesihatan sejak zaman dahulu. Ini telah dinyatakan dalam kitab oleh Hippocrates 460 sebelum Masihi. Apakah penjangkitan seksual STIs? Jangkitan seksual adalah penyakit berjangkit melalui perhubungan seksual. Ada juga di antara penyakit ini yang boleh merebak melalui penggunaan jarum secara rambang. Penyakit ini merebak melalui darah dan berdalih tubuh badan. Terdapat 10 jenis penyakit berjangkit berkaitan dengan seks. Yang pertama adalah HIV ataupun AIDS. Yang kedua ialah gonorrhea. Yang ketiga ialah syphilis. Yang keempat ialah herpes. Yang kelima ialah vaginitis. Yang keenam adalah pediculosis. Yang ketujuh ialah scabies. Yang ke-8 adalah condylomata acuminata. Yang ke-9 adalah molluscum contagiosum. Yang terakhir ialah urethritis. Seterusnya kita pergi kepada jenis dan definisi. HIV atau AIDS merupakan sejenis penyakit yang kronik yang disebabkan oleh jangkitan kuman HIV yang merupakan sejenis virus. Kemudian untuk penyakit gonorrhea, gonorrhea adalah sejenis penyakit kelamin yang berjangkit melalui hubungan kelamin. Seterusnya adalah penyakit syphilis, iaitu penyakit kelamin STD yang berjangkit. Penyakit seterusnya adalah herpes. Herpes simplex adalah sejenis virus terbahagi kepada dua jenis virus iaitu herpes simplex virus 1, HSV1 dan herpes simplex virus jenis 2, HSV. Seterusnya penyakit vaginitis. Sejenis penyakit kelamin yang menyebabkan faraj dan serviks menjadi gatal. Dan pediculosis pula sejenis penyakit yang berpunca daripada kutu pubis. Jenis penyakit dan definisi seterusnya adalah penyakit scabies. Scabies ni dikenali sebagai kudis buta ataupun keadaan kulit berjangkit yang disebabkan kuman kecil, hama kecil. Seterusnya, condylomata acuminata adalah penyakit kelamin yang juga dikenali sebagai genital warts. Seterusnya, molluscum contagiosum adalah penyakit jangkitan virus pada kulit, selalunya melibatkan genital, peha, abdomen dan bahagian lain yang berdekatan. Jenis dan definisi penyakit yang terakhir adalah urethritis. Urethritis merupakan keradangan saluran kencing. Seterusnya, terdapat 4 jenis punca yang disebabkan oleh penyakit berjangkit ini. Yang pertama adalah virus, kedua adalah bakteria, ketiga adalah parasit dan yang terakhir adalah kulat. Penyakit yang disebabkan oleh virus ialah penyakit herpes, molluscum contagiosum, AIDS, condylomata acuminata. Kalau bakteria pula, penyakit yang disebabkan oleh bakteria ialah gonorrhea, syphilis, vaginitis dan uterus. Penyakit yang disebabkan oleh parasit pula adalah penyakit vaginitis, urethritis, pediculosis dan scabies. Yang terakhir adalah kulat yang disebabkan candidiasis yang disebabkan oleh kulat. Seterusnya kita pergi kepada tanda-tanda ataupun simptom-simptom penyakit berjangkit ini. Untuk penyakit gonorrhea, tanda-tanda dia berasa macam rasa sakit atau pedih semasa membuang air kecil. Tanda-tanda seterusnya sakit kerongkong dan terdapat lelehan daripada zakar, cervix atau dubur. Tanda-tanda seterusnya sakit pada abdomen, muntah, demam dan head tidak tetap. Untuk penyakit herpes pula, simptomnya adalah rasa demam dan kelenjar bengkak dan gelombang-gelombang kecil yang berisi air. Terdapat juga kudis pada peha, zakar, faraj atau dubur. Untuk tanda-tanda penyakit AIDS pula, terdapat berlakunya penurunan berat badan lebih daripada 5 kg tanpa sebab, demam berulang-ulang dan berpeluh pada waktu malam. Yang seterusnya, cerit-berit serta batuk kering tanpa sebab, bintik-bintik putih atau lebam luar biasa pada lidah ataupun mulut dan terdapat tompul-tompul ataupun benjol-benjol merah jambu atau ungu pada
ataupun di bawah kulit, dalam mulut, hidung, kelopak mata atau rektum. Tanda-tanda untuk penyakit seterusnya, untuk penyakit molocum contagiosum, tanda-tandanya adalah bengkak putih yang kecil dengan lengkuk kecil di bahagian tengah. Bengkak kecil muncul dalam kumpulan. Untuk penyakit vaginitis, lelehan faraj, rasa gatal dan rasa sakit serta tidak selesa. Untuk penyakit sifilis pula, terdapat ruam luka serta sendi yang bengkak dan menyakitkan. Kehilangan rambut dan sel semak. Untuk penyakit skabis pula, tanda-tandanya terdapat ruang kudis berbentuk pada kulit di bahagian seluruh badan dan berwarna abu-abu. Untuk penyakit pedikulosis pula, terdapat bintik-bintik merah pada kulit, gatal-gatal di bahagian yang dijangkiti. Untuk penyakit ureteritis, tanda-tandanya adalah sering membuang air kecil, terasa pedih semasa membuang air kecil dan keluar cecair seperti nanah daripada organ intim. Akhir sekali, kondilomata acuminata, iaitu tanda-tandanya adalah benjolan ataupun kutil pada kulit. Seterusnya, kita pergi kepada cara berjangkit. Bagaimana penyakit ini boleh berjangkit? Untuk penyakit HIV ataupun AIDS, penyakit ini dijangkiti disebabkan hubungan seks menggunakan cara suntikan tercemar wanita yang memindahkan virus kepada bayinya ketika kehamilan, homoseksual dan seks rambang. Untuk penyakit gonorrhea pula, dia dijangkiti melalui sentuhan pada zakar, faraj, mulut, dubur mereka yang menghidapinya. Ejakulasi tidak perlu berlaku untuk bakteria ini dipindahkan atau dijangkitkan. Gonorrhea juga boleh dipindahkan daripada ibu kepada bayi semasa proses melahirkan. Untuk penyakit sifilis, disebarkan melalui hubungan seks sama ada melalui vagina, dubur atau oral. Ia juga boleh disebarkan dari seorang ibu kepada bayinya semasa kehamilan. Seterusnya, cara berjangkit untuk penyakit herpes pula, HSV1 disebarkan melalui perkongsian perkakas makanan dan bercium dengan mereka yang mengalami ulcer, cold sore. Kalau HSV2 pula disebarkan melalui hubungan seks vagina, oral dan dubur. Seterusnya, kita pergi pada penyakit vaginitis. Penyakit vaginitis dijangkiti melalui hubungan seks. Okey, cara berjangkit untuk penyakit pedikulosis, dia melalui orang yang dijangkiti, cadar, pakaian ataupun tempat duduk tandas. Untuk penyakit skabis pula, dia melalui sentuhan fizikal, tidak semestinya melalui persetubuhan ataupun cadar dan pakaian. Cara berjangkit untuk penyakit kondilomata acuminata pula disebarkan melalui sentuhan kulit semasa melakukan seks melalui oral, vagina ataupun dubur. Untuk penyakit molluscum contagiosum pula, dia dijangkiti melalui sentuhan fizikal dan hubungan seks. Dan akhir sekali, untuk penyakit ureteritis, dia dijangkiti melalui pasangan seks. Dan akhir sekali, kita pergi kepada langkah pencegahan. Untuk penyakit herpes, yang pertama, kita perlulah semasa melakukan hubungan seks, perlulah menggunakan kondom. Yang kedua, pastikan keadaan fizikal sentiasa sihat. Untuk penyakit skabis pula, kita perlulah mencuci pakaian dengan menggunakan air panas ataupun menggunakan krim pementian 5%. Untuk penyakit ureteritis pula, langkah pencegahannya adalah untuk menjaga kebersihan organ intim dan menggunakan kondom juga. Okey, langkah pencegahan bagi penyakit seterusnya, untuk penyakit molluscum contagiosum, kita perlukan menggunakan terapi laser, psikoterapi, scraping dan jangan sentuh kulit penderita. Untuk penyakit kondilomata acuminata pula, kita perlulah melakukan vaksinasi HPV yang dilakukan oleh penseksual itulah. Untuk penyakit gonorrhea pula, kita perlulah meminum air rebusan ataupun air sirih daun pentaga, madu dan lidah buaya. Akhir sekali, untuk penyakit HIV,
Langkah pencegahannya adalah pertama, jangan melakukan hubungan seks perampang terutamanya dengan individu yang mempunyai HIV positif. Yang kedua, amalkan penggunaan kondom. Yang ketiga, menggunakan krim dan gel pencegahan kehamilan. Yang keempat, mencuci tubuh dengan sabun dan air sebelum dan selepas persetubuhan. Dan yang terakhir sekali, membuang air kecil sebelum dan selepas persetubuhan. Langkah pencegahan untuk penyakit vaginitis pula, kita perlulah menjaga kebersihan organ intim dan menggunakan kondom semasa melakukan hubungan seksual. Untuk penyakit pedikulosis pula, gunakan krim linen ataupun memastikan kebersihan organ intim dan mencukur bulu. Seterusnya, penyakit sifilis, kita perlulah melakukan diagnosis ataupun melakukan ujian darah. Berikut merupakan gambaran penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks. Terdapat penyakit HIV, AIDS, gonorrhea, syphilis, herpes, dan vaginitis. Ini adalah gambaran-gambarannya. Teruk kan? Yang ini pula gambaran untuk penyakit pedikulosis, scabies, condylomata acuminata, Molluscum contagiosum, dan penyakit uteritis. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.